pandai sangat, saya cerita je lah. Siapa yang pergi Mekah, dia ada satu bukit nama dia Jabal Nur. Okay, Bukit Nur. Bukit Nur ni, ketinggian dia dalam lebih kurang 600 meter macam tu lah, lebih kurang 600 meter tinggi. Okay, tapi 600 meter tu daripada kaki bukit dia. Tapi sebelum nak kaki bukit tu dah tinggi lah. Dia macam kalau naik van tu dah mencanak macam ni van. Betul. Ini kalau naik, memang lutut fail lah. Memang lutut memang menggigil babe. So kita naik daripada bawah, kalau kena kadang-kadang teksi yang berkira sikit dia tak nak hantar atas. Kecuali kita bayar lebih sikit baru dia hantar sampai ke kaki bukit. Tapi kalau naik daripada bawah sampai ke kaki bukit tu dah gigil. Setengah orang sampai situ je dia turun balik dah. Tak apa, saya nak cerita betapa susahnya Nabi SAW naik ketika mana Nabi sampai umur dia 40 tahun. Nabi masa sampai umur 40 tahun, Nabi dia dalam hadis sebut Nabi dicintakan perasaan khalwah. Nabi dia suka bersendirian. Kalau kita orang Melayu ni khalwat ni berdua-duaan kan. Tapi bahasa Arab khalwah ni dia duduk apa Bersendirian. Bersendirian. Okey. Jadi Nabi ni masa dekat-dekat nak dapat wahyu, Nabi tak tahu pun tanda apa. Tapi Nabi dia rasa macam nak duduk seorang. Nabi sekabut duduk tengok apa masyarakat jahiliah Mekah sembah berhala, tawah bogel, bunuh anak. Faham tak? Jadi dia bunuh anak perempuan. Dia kata malang ni, kalau dapat anak perempuan ni malang. Padahal dia pun lahir daripada perempuan. Bini dia pun perempuan. Tu yang pelik tu. Nampak tak? Jadi akidah dia orang ni jadi pening. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala pelihara dia. Nabi tak sembah berhala. Nabi tak pernah terlibat dengan itu dan ini. Nabi tak pernah berjudi. Nabi tak pernah menipu. Maka Nabi SAW dia berkhalwah dan juga dia duduk bersorang-sorang ni. Ataupun kita kata beruzlah lah Nabi duduk menyendiri kan. So Nabi ni naik atas Gua Hira ni lah. Nabi naik Jabal Nur. Tinggi Jabal Nur. Saya setakat pergi umrah ni, alhamdulillah jemaah nak ikut. So kita akan bawa naik atas tu kan. Setiap kali naik, setiap kali ada pengalaman yang lain-lain. So sekarang kita pergi dia dah ada tangga tau. Tangga yang dibuat oleh orang-orang yang duduk atas tu lah, dia minta sedekah kan. Dia buat tangga, dia katok balik bagi pecah. Dia buat tangga, dia katok balik bagi pecah. Tahu kenapa? Kenapa? Nak minta sedekah. Bisnes. Dia buat tangga, dia pecahkan balik. Anak tangga banyak. Dia buat tangga, dia pecahkan balik, lepas tu dia buat balik. Haji, sedekah kan. Malaysia boleh. Kan. Tu bila padu bosku dia kata kan. Padu bosku pun. Padu bosku. Okey. Siapa dia belajar tu? Macam-macam. Sekarang ni kalau pergi lagi macam-macam. Saya tak nak sebut sini kan. Tapi benda yang viral dekat Mekah baru ni, yang kat Mekah baru yang viral satu Malaysia ni, yang satu viral ni. Yang tu dia orang sebut kat sana. Faham. Dia orang tahu atas tu, dia orang duduk atas tu. Jadi dia pecahkan balik tu, dia nak minta sedekah, siapa nak bagilah. Okey, so itu bukanlah cerita utama, tapi saya nak cerita dulu Nabi naik tak ada tangga. Tak ada tangga, Nabi berulang balik kan. Nabi duduk 3, 4, 5 hari tu baru Nabi balik. Jadi bila Nabi SAW dicintakan rasa nak berkhalwah ni, atau merasa nak beruslah sorang-sorang ni, bila naik atas tu dia ada tempat, dia naik Gua Hira ni, naik Jabal Nur tinggi, dia ada lebih kurang berapa stesen lah. Kita berhenti 4 atau 5 berhenti kan. Penat. Naik berhenti sampai atas tu. Bila sampai atas, kita turun balik bawah. Dia macam ada turun sikit, bawah tu baru Gua Hira. Okey bawah tu baru Gua Hira. Nanti kawan-kawan boleh tengok dekat YouTube pun ada ni, YouTube ada dekat apa ni, Google pun ada Gua Hira tu macam mana. Gua Hira ni dia bukan gua sangat, dia macam ada lekuk macam dinding imam, jadi imam tu. Mihrab imam. Dia macam tu je sikit je. So celah-celah tu dia ada lubang. Memang betul-betul nampak apa ni menara jam tu. Okey. Betul-betul kiblat lah maksudnya. Sebab tu Nabi duduk situ, Nabi tengok suasana Mekah apa semua kan, Nabi tengok macam tu. Sampailah satu hari hadis diriwayatkan hadis yang sahih, Nabi diberikan mimpi yang baik. Nabi nampak mimpi seperti mana cahaya datang kan, cahaya-cahaya yang putih datang kan. So bila satu hari Nabi didatangi Jibril di atas tu. Jibril alaihi salam first time dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Gua Hira tu lah.
Bila Jibril datang, Nabi tak kenal. Nabi pun tak tahu benda apa yang datang kat dia tu. Bila Jibril datang dekat dia, dia kata dekat Nabi SAW, Ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Nabi bila dengar arahan baca, Nabi kata, Ma ana biqari'in. Aku mana reti baca. Nabi kan tak pandai baca, tak pandai tulis. Nabi kan dipanggil ummi, dia buta huruf, tak tahu baca, tak tahu tulis. Jadi ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Jibril bila Nabi jawab tu, Jibril pun ambil Nabi, fa akhadhani faqattani. Dia pun ambil, dia peluk Nabi SAW. Peluk Nabi dalam hadis sebut Nabi kata macam seolah nafas aku semput. Dada aku ni semput. Semput nafas. Lepas tu baru dia lepas. Jadi bila lepas kali yang pertama dia berkata lagi, Ya Muhammad iqra, wahai Muhammad bacalah. Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Nak baca apa? Kan? Itu. Jibril ambil, dia peluk kali kedua. Sampai Nabi semput, baru dia lepas. Ya Muhammad iqra kali ketiga. Wahai Muhammad bacalah. Nabi kata ma ana biqari'in. Kali ketiga bila Nabi kata tak dibaca, barulah Jibril kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Inilah wahyu pertama yang turun di atas Jabal Nur di Gua Hira tadi. Nabi bila dapat ayat tu, Nabi cepat-cepat nak baca, nak ulang-ulang. Kan? Sebab benda apa ni? Aku tak tahu ni, tak pernah dengar ni. Tapi kata-kata ni kata-kata yang agung. Nabi cepat-cepat nak ulang. Dan Nabi SAW nak ulang, dan Allah SWT sebut dalam surah lain, dalam ayat lain, bahawa Al-Quran itu diinstalkan automatik dalam Nabi. Nabi dah terus ingat ayat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu. So wahyu ni dia datang dalam bentuk Jibril datang sendiri, rupa dia yang betul. Yang kedua, sama ada Jibril menyerupai rupa orang lain, sahabat Nabi lah. Antaranya yang sahabat yang paling yang Jibril suka menyerupai, nama dia Dihyah Al-Kalbi. Sahabat ni handsome. Rupa dia cantik. Jibril suka tiru muka dia. Kadang-kadang kan. Kan Jibril. Kemudian yang ketiga juga datang dalam bentuk mimpi. Ataupun dalam bentuk yang paling susah, bentuk tiba-tiba Nabi dengar bunyi loceng. Itu cara-cara macam mana Nabi cerita Nabi dapat wahyu lah. So yang wahyu tadi Nabi dapat dalam bentuk Jibril datang sendiri. Jadi lepas Jibril bagi wahyu, dia hilang. Nabi SAW jadi takut. Ulama sini sebut bukan Nabi takut kepada makhluk tadi, tapi Nabi takut sebab dia tahu dia dapat satu mission yang berat. Macam mana ni kan? Mission tiba-tiba dapat kan jadi Rasul. Itulah mission pertama. Iaitu adalah Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang wahyu Iqra, wahyu yang pertama lah. Nabi lari turun, terus lari balik rumah dia. Jauh. Kita lari naik taksi balik. Nabi balik jalan kaki. Nabi balik sampai ke rumah, Nabi bagi tahu kat isteri dia, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Masa tu Sayyidatina Khadijah pun belum masuk Islam lagi lah, sebab wahyu baru dapat kan. So Nabi balik tu dalam keadaan gigil. Nabi kata, wahai isteriku, zamilu, selimutlah aku takut kan. Jadi Sayyidatina Khadijah ni tengok dia punya power dia. Bagi satu kata-kata yang hebat. Dia kata, Nabi ceritalah benda apa yang datang kat dia tu. Khadijah ni relax je. Dia kata jangan takut, sesungguhnya engkau ni bukan orang yang jahat, engkau ni orang yang baik. Engkau ni orang yang menyambung satu rahim. Engkau ni orang yang berbuat baik, engkau ni dan ini. Dan Allah SWT tidak akan menghina engkau. Jadi itulah antara lebih kurang macam itulah dia bagi kata-kata motivasi kan. Nabi bila dapat ayat macam tu, Nabi kuat sikit. Lepas tu Sayyidatina Khadijah bawa Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni macam sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah ni dia ahli kitab, dia orang yang baca kitab-kitab before Al-Quran ni. Kan? Dia tahulah benda-benda macam ni. So, bawa pergi jumpa Waraqah. Allah, bateri nak habis pula dah. Sat. Angkut. Sat. Aduh. Bateri habis. Sat. Okey. Lepas tu, panjang lah cerita. Tak apa sikit Boleh. Sedap ni, tengah sedap ni. Okey. Mau tak aku dengar ni. Ini belum terjemahan. Ini baru cerita. Tak apalah kan. Belajar lah sikit-sikit kan. Boleh. Lepas tu, Nabi SAW, bila keadaan macam tu, dia dengan Sayyidatina Khadijah jumpa Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal kata apa benda yang berlaku, Nabi SAW pun cerita pada dia.
Dia kata ada benda ni datang kat aku bagi wahyu-wahyu semua. Jadi Waraqah bin Naufal ni bagi satu nasihat kata, dia kata yang datang ini disebut namus. Namus ni ialah malaikat lah bahasa dia. Yang datang kepada engkau ni ialah makhluk yang sama yang datang kepada Musa alaihi salam. Iaitu Jibril, ataupun dia kata malaikat yang sama yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum engkau. Jadi tidaklah siapa yang dapat seperti mana engkau dapat ini, melainkan dia akan dipulau ataupun ditentang oleh kaumnya sendiri. Ini kata-kata Waraqah ni. Maka Nabi SAW pun tanya kepada Waraqah, adakah aku akan dimaki, akan dihina, akan dipulau oleh kaum aku? Maka Waraqah kata, tidaklah yang dapat seperti engkau, melainkan mereka akan dicerca oleh kaumnya sendiri, akan dihina, akan dipulau, akan dilawan, ditentang lah habis-habisan. Waraqah ni kata kat Nabi, dan aku berharap kalaulah aku masih panjang umur ketika itu, aku akan bantu engkau untuk agama ini. Maksudnya apa? Dia tahu dah bahawa dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, dah bagi tahu dah akan datang last messenger ni. Final revelation ni. Dia dah bagi tahu dah. Dalam Bible, dalam Injil, semua dah bagi tahu. So, cerita yang sama ni akan datang daripada Nabi yang nama dia Muhammad atau Ahmad. So ayat ni pun disebut dalam Quran. Kata-kata Nabi Isa kepada kaum dia, dia kata, "Ani Rasulullah ilaikum mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Aku nak sampaikan berita gembira kepada Bani Israel bahawa akan datang Nabi selepas aku, nama dia Ahmad. Dalam Quran sebut. Cerita tu diceritakan balik. Okey. Habis cerita. Maka Nabi tahulah itu adalah mission dia. Itu adalah wahyu pertama. Lepas tu barulah wahyu-wahyu lain turun. Ya ayuhan muzammil, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, berilah peringatan dan sebagainya. Okey, kita sambung. Itu cerita wahyu pertama secara ringkas. Lepas tu tak ringkas je. Okey. Okey Dia ringkas sangat tapi okey. At least faham. Okey okey, itu cerita dia lah. Cerita betapa susahnya Nabi nak dapat wahyu tu. Tapi Allah simpan tempat berlakunya peristiwa tu. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok benda ni bukan mitos lah. Kita dengar daripada kecil cerita ni, betul tak? Betul. Wahyu pertama kita dengar daripada zaman sekolah tu. Bila pergi sana, ada betul lah bukit Uhud ni, Bukit Uhud pula, Bukit Nur ni, Hira. Maksudnya apa? Dia menambahkan keimanan kita lah. Cerita ni bukan cerita rekaan, cerita betul. Itu menambahkan lagi lah. Okey, mari kita baca terjemahan. Saya baca terjemahan ringkas lah, bukan dia punya maksud dalam sangat. Itu pun dia nak live depan ni kan. Okey. Apa wahyu pertama ni? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala kata, bacalah wahai Muhammad. Iqra'. Bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dialah yang menciptakan manusia. Khalaqal insan min 'alaq, daripada segumpal darah. Alaq ni segumpal darah. Bila kita daripada seketul benih bertukar menjadi segumpal darah macam tu. Segumpal darah menjadi daging, itu proses kejadian manusia. Nampak Quran dah cerita dah 1400 tahun dulu manusia jadi macam mana. Okey, alaq. Okey. Allazi 'allama bil qalam, yang keempat yang mengajar manusia dengan melalui pena tulisan, qalam. Okey. Allah Taala cerita pasal ilmu ni. Iqra', baca, lepas tu tulis, sebab tu ilmu ni kena menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang kelima yang mengajarkan manusia daripada apa yang mereka tidak ketahui. Okey. Boleh? Itu lima ayat. Kemudian barulah sambung ayat lain, ini cerita lain pula. Kalla innal insana la yatgha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, ingatlah sesungguhnya ada manusia yang tetap melampaui batas. La yatgha tu manusia ni ada yang melampaui batas. Batas dia ada had dia, manusia ni ada had. Bila dia melampaui batas, maksudnya dia over the limit. Okey, siapa yang over the limit ni? Ar-ra'ahu istaghna, iaitu dengan sebab dia melihat dirinya ni sudah cukup apa yang ada. Ini cerita ni berlaku kepada Abu Jahal. Abu Jahal ataupun orang-orang Quraisy lain lah kan. Okey. Ar-ra'ahu istaghna. Dia dah lihat diri dia ni dah cukup perfect dah. Dia tak perlu dah iman, tak perlu dah apa, tak perlu nabi dah. Okey. Inna ila rabbikar ruj'a, ayat 8. Allah Ta'ala kata, ingatlah sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Inna ila rabbikar ruj'a. Kau ingat kau perfect sangat.
Padahal ingatlah sesungguhnya kepada Tuhan engkau akan kembali nanti. Rabbikar ruj'a. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 9. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Apakah, Allah Ta'ala tanya, adakah engkau nampak ataupun apakah pendapat engkau? Ara'aital ladzi yanha, maksudnya kat sini, apakah pendapat engkau tentang orang yang melarang? Melarang apa? Melarang kat sini, abdan idza shalla. Dia melarang atau menghalang, ayat 10, seorang hamba yang nak menunaikan sembahyang. Cerita ni berlaku kepada Abu Jahal. Ketika mana dia nampak Nabi SAW tengah sembahyang dekat Kaabah. Dia kata, hari ni aku mesti bunuh Muhammad ni. Dalam sirah sebut yang dia nak pergi pukul Nabi Muhammad. Nabi tengah sembahyang, Nabi tengah sujud dekat Kaabah. Dia nampak Nabi Muhammad, dia kata, ni macam aku ni, aku nak pukul dia ni. Pukul juga dia ni. Elok dia nak pukul. Dia nak bantai Nabi. Dekat dia sampai dekat Nabi, tiba-tiba dia jadi takut. Dia pun lari. Dia lari dengan rasa nervous ni, rasa takut dia. Dia masuk jumpa dengan kawan-kawan dia yang lain. Faham kau ni? Aku tadi nak pukul Muhammad. Tiba-tiba aku nak pukul Muhammad, aku nampak satu makhluk yang besar nak terkam aku. Wallahu a'lam apa? Allah Ta'ala, mujizat Allah Ta'ala lindung Nabi. Maka dia tak boleh pukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So Allah Ta'ala hina dia dalam ayat ni. Ara'aital ladzi yanha. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang abdan idza shalla, seorang hamba Allah apabila dia mengerjakan sembahyang. Ara'aita in kana 'alal huda. Allah Ta'ala kata, ara'aita in kana 'alal huda. Apakah pendapat engkau jika yang dilarang solat itu, yang dilarang solat tu siapa? Nabi ya. Okey. Nabi yang dilarang kan? Kana 'alal huda. Dia tu berada di atas hidayah. Allah Ta'ala tanyalah soalan ni kepada musyrikin, kepada kita semua. Kau nak halang dia sembahyang. Apakah pendapat engkau kalau orang yang kau nak halang tu adalah berada di atas hidayah? Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Nabi ni atas hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ni atas kebenaran. Yang kau nak halang ni, kau ni yang sesat. Itu cerita dia. Faham? Faham. Okey. So Allah Ta'ala hina Abu Jahal kat sini. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, atau dia ni menyuruh orang yang bertakwa supaya jangan melakukan syirik. Aw amara bit taqwa, dia memerintahkan supaya melakukan ketakwaan. Okey. Kemudian ayat yang ke-13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Adakah engkau nampak, okey, jika dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya serta dia berpaling ingkar. Maksud ayat kat sini, ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-13. Bagaimana pendapat engkau, Allah Ta'ala tanya. Jika dia yang melarang tu, siapa dia? Yang melarang tu tadi Abu Jahal lah. Okay? Bagaimana pendapat engkau jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Nabi tadi atas hidayah. Tapi Abu Jahal itu di atas orang yang mendustakan dan berpaling. Okey. Faham? Jadi Allah Ta'ala tanya, adakah apa pendapat engkau? Sebenarnya yang kau nak halang dia sembahyang, dia tu di atas hidayah. Yang engkau yang menghalang ni, engkau yang di atas jalan dusta. Macam itulah. Faham? Faham. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata ayat yang ke Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala melihat segala-galanya? Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad ni, wahyu ni, bagi tahu kisah tadi tu, kau bagi tahu dekat Abu Jahal, bukankah Allah Ta'ala ni melihat? Kau tak tahu ke bahawa Allah Ta'ala tengok apa yang kau nak buat tadi tu? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Okey, Allah Ta'ala bagi tahu ayat ke-15, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian. Buat apa tadi? Berbuat tadilah yang nak halang Nabi, anak bantai Nabi tu. Nescaya kami lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ni disebut Allah Ta'ala bagi tahu. Abu Jahal tadi amaran kepada dia. Okey. Kemudian yang ke-16, nasiyatin kadhibatin khati'ah, iaitu disebut ini 16, iaitu ubun-ubun orang yang mendustai dan menderhaka. Allah Ta'ala kata sesekali tidak, kalaulah dia teruskan tadi dipukul Nabi, kami akan menyentak ubun-ubun ini ke neraka, iaitu ubun-ubun orang yang berdusta. Allah Ta'ala sebut. Okey, ayat 17, falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Allah Ta'ala bagi tahulah, tak apa, nanti kami akan letakkan dalam neraka
bagi dia panggil dia punya geng-geng dia tolong dia. Cari lah. Allah Ta'ala kata gitu, aku akan rentak kau punya umur masuk seret dalam neraka. Aku panggil orang-orang kau tolong kau. Itu Allah Ta'ala nak hina dia tu. Okay. Fal yad'u nadiyah. Panggil sanad'u zabaniyah. Tapi kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Okay, kau panggil geng kau. Malaikat zabaniyah, kami akan hantar malaikat zabaniyah je. Layan kau nanti kat akhirat. So macam tu lah. Okay. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya wahai Muhammad. Kalla la tuti'hu. Jangan patuh kepada arahan Abu Jahal tu. Wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat dia. Itu cerita dia. Sadaqallahul azim. Okay, tu simple lah. Saya tak cerita lah pasal ada lagi asbabun nuzul yang lain, tak apalah. Kita cerita yang ringkas saja. Tapi ringkas sudah faham dah. So at least kita baca ni kita tahu lah ayat tu cerita pasal apa. Dia cerita pasal ada malaikat yang di neraka nama dia Zabaniyah. Dia ni yang menjaga neraka. Okay? Dia jaga neraka. Dia jaga, dia Malik yang menjaga syurga. Dia Zabaniyah ni ketua neraka, ketua. Leader sekarang. Dia hantar ni je, hantar Zabaniyah je. Panggil geng-geng kau, aku hantar Zabaniyah je. Nabi kata malaikat Zabaniyah ni tak pernah senyum. Dia punya garang dia, tak pernah senyum. Jadi dia punya garang dia dekat dengan ahli neraka, wal'ayadubillah. Tapi dia punya taat. Malaikat ni dia taat. Dia taat dia, Allah Ta'ala suruh apa pun dia akan buat. So Allah Ta'ala kata, kau panggil geng-geng kau, tolong kau nanti, aku nak masuk kau ke neraka. Kami akan hantar sana du'uz zabaniyah. Kami akan panggil zabaniyah, layan kau. Itu future punya Allah Ta'ala beritahu apa azab kepada mereka yang ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okay, itu sahaja. Wallahu a'lam. Okay, kau ada apa-apa nak tanya Pok Ju ke ni? Ke kita nak habis dah kot Kejap lah. Boleh. Ustaz nak bagi tahu, thank you so much Ustaz. Tak ada apa-apa. Saya je sharing je. Sama-sama join ngaji, live ngaji. Saya tengok je orang lain ngaji dengan Ustaz. Bila Ustaz nak panggil saya ni kau? Saya panggil. Itu apa tu? Cing. Ingat kapek tadi. Ya Allah, kapek apa? Siapa nama dia? Ni Joko. Ada. Joko. Oh. Dia masih kecil-kecil. Muka dia penyek sangat. Macam cekodok. So kita panggil dia cekodok. Itu dah tak filter tu. Filter tadi tu. Filter mana? Oh yang tadi tu. Aduh. Berapa ekor blur? Kat rumah ada 5. Semua sekali total ada 7 lah. Lagi 2 ekor dekat orang. Patutlah kawan-kawan, patutlah murah rezeki. Orang yang suka berkongsi ni dia murah rezeki. Dia bagi makan binatang kan. Dia bagi itu bagi ni. Prof Maya sebut dia kalau kita tak boleh bersedekah pada, dia selalu cerita lah kadang kita nak keluar rumah tu bagi ikan makan apa semua tu kan. So benda-benda macam tu rupanya Allah ganti rezeki kita daripada lain. Mana tahu binatang tu doa kat kita kan. So macam bela kucing ni kan, bagi makan apa semua, kita kena jaga dia. Tak boleh buat naya dia. Kita panggil apa, rahmat kepada binatang tu pun satu rahmat. Allah Ta'ala akan bagi rahmat pada kita juga. Kalau nak lagi kaya, nak lagi murah, belajar saya. Boleh? Ustaz nak tanya satu benda. Saya pernah ada orang cakap kat saya, tapi tak tahu benda ni betul. Saya nak tanya Ustaz lah. Kalau saya boleh jawab lah. Orang kata kalau kucing berak kat rumah kita, kucing luar lah kan, kucing luar berak ke, ataupun burung berak kat kita ke, ataupun kena kita kan, jangan marah binatang-binatang tu. Macam burung kan, si celaka burung apa semua kan, jangan marah, tapi cakap Alhamdulillah. Sebab ni ada orang cerita lah, dia kata sebab burung dia tak boleh nak minta maaf kat kita, jadi dia akan doakan pada kita supaya murah rezeki. Sebab taik dia dah kena kita tadi. Betul ke tu cerita tu? Itu nama dia kena taik tu. Kena taik. Jam. Wallahualam. Saya tak tahulah. Mungkin saya tak jumpa dia punya apa-apa dalil yang berkenaan lah. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang boleh saya relate dengan cerita Pok Ju ni adalah setiap binatang ni dia bertasbih kepada Allah. Setiap binatang, setiap benda, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Ta'ala beritahu setiap benda yang ada dekat keliling kita ni semuanya bertasbih memuji Tuhan dia. Dia tahu cara memuji dia. Burung cara puji dia,
Kucing cara puji cara dia, manusia cara manusia lah. Monyet cara monyet, kucing cara kucing, harimau cara harimau. Semua tu memuji. Allah Ta'ala sebut direct je. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tak tahu macam mana cara dia puji. Sebab itulah sebab itulah orang tak bagi pukul tu. Tak bagi buat dia. Sebab mungkin dia tengah bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia tahu siapa Tuhan dia. Dia akan memuji cara dia. Jadi kemungkinan begitulah kot saya rasa. Tapi kalau macam